Okey, selamat sejahtera kepada semua tingkatan 1. Selamat kembali ke kelas mingguan untuk bulan Jun minggu 3. Okey, harap semua sihat. Okey, jom kita mula. Apa yang sudah kita belajar minggu lepas? Okey, kita sudah belajar ciri-ciri fizik dengan ciri-ciri kimia. Okey, benda-benda ringkas, okey, tak banyak benda yang kita kena hafal. Dan satu lagi yang sangat penting, kita sudah belajar teori kinetik jirim. Apa maksud dia? Kinetik maksudnya gerak. Okey, jirim maksudnya atom. Atom sedang gerak. Okey, atom akan sentiasa gerak. Itulah maksud teori kinetik jirim. Okey, untuk minggu ini kita akan masuk 3 keadaan jirim. Untuk rasanya saya rasa bahagian ini yang paling penting dalam bab ini. Okey, paling suka soalan dia tanya. Okey, so jom kita fokus. Okey, jom nombor 1. Jirim terdiri daripada zarah-zarah halus yang diskrit. Okey, diskrit maksudnya asing. Okey, cuba tengok rajah ni Nampak sini ada atom-atom. Nampak tiada dua atom yang lekat bersama. Kan? Okey, dia secara asing. Okey, dia takkan lekat, dia akan asing. Okey, sendiri dengan sendiri. Okey. So nombor 2, zarah sentiasa bergerak. Ini sangat penting. Sebab tu kita sebut dia sebagai teori kinetik. Okey, kinetik maksudnya gerak. Okey, kalau dia tak gerak, dia tak ada kinetik, teori ni salah. Okey, dia sentiasa gerak, dia sentiasa ada tenaga kinetik. Okey, sebab itulah dia sentiasa bergerak. Okey, sama ada bergetar, berlanggar antara satu sama lain bergantung kepada keadaan jirim. Okey, dia bergetar ke, dia langgar ke, kita bincang nanti. Okey, so teori kinetik ni mengatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah halus dan diskrit. Okey, halus dia sangat kecil, okey, diskrit dia asing dan sentiasa bergerak pada semua arah. Okey, pergerakan dia adalah secara rawak. Okey, apa maksud rawak? Rawak maksudnya random. Okey, kamu tak dapat nak ramalkan dia pergi mana. Okey, suka hati dia. Okey, so dia secara rawak. Macam ni. Okey, boleh nampak Okey. So, okey, macam mana kita nak buktikan teori kinetik jirim? Okey, kita gunakan benda ni. Okey, benda ni kita sebut kristal kalium manganat. Okey, apa benda ni? Okey, benda ni dia sejenis garam berwarna ungu. Okey, purple salt. Okey, garam berwarna ungu. Okey, fungsi dia apa? Fungsi dia hanya nak tunjukkan sebab kenapa kita tak guna garam biasa, sebab garam biasa tu tak ada warna. Okey, so kita guna yang berwarna untuk nak ilustrasikan dengan lebih mudah. Okey, so macam mana sini? Okey, bikar A ni air. Okey, lepas ni saya tambah benda ungu ni. Okey, dia akan jadi ungu. Okey, kamu tak payah kacau pun dia akan jadi ungu. Okey, sebenarnya kalau kamu buat Milo, okey, kamu tak payah kacau pun dia akan, okey, tapi dia sangat lambat lah. Okey, kamu kena kacau supaya dia larut dengan lebih cepat. Okey, sebenarnya kamu tak kacau pun tak apa, dia larut juga, tapi dia sangat lambat. Okey, so kita kacau supaya dia lebih laju. Okey, ini tak penting. Okey, so kita masukkan benda ungu ni. Okey, dia akan secara perlahan-perlahan dia akan larut sampai semua air jadi ungu. Okey, sebab kenapa? Sebab macam saya kata tadi, jirim atau zarah dia akan sentiasa bergerak. So dia masa dia masuk sini, dia akan gerak secara rawak, gerak sampai dia penuhkan semua air. Okey, inilah eksperimen yang kita gunakan untuk buktikan. Tengok ni. Ini buktinya teori kinetik jirim dia wujud. Okey, so kita buat eksperimen satu kali lagi. Okey, kita ambil air dari sini, yang pekat ni, kita masuk lagi ke dalam 100 ml punya air. Dia akan cair, dia akan jadi cair. So benda sama dia akan berlaku. Okey, zarah-zarah ni dia akan larut. Okey, macam tadi dia akan larut. Okey, nampak warna dia lebih muda sikit, lebih pudar sikit. Sebab kenapa? Sebab ni dia sudah cair. Tadi tu sangat pekat. Okey, tadi tu saya terus letak garam. Sekarang saya ambil sedikit air tu, saya campur air. Okey, so dia akan larut. Konsep dia sama.
teori kinetik jirim. So sama konsep dia, saya ambil sekali lagi, saya masuk dalam air. Okay, sekali lagi benda sama. Nampak warna dia jadi lagi muda. Okay, lagi muda. Okay, buat sekali lagi, lagi. Okay, tapi sampai sini pun ada juga sedikit warna ungu. Okay, kamu tak mungkin nak singkirkan 100% semua. Sebab kenapa? Okay, jom kita tengok point. Okay, keamatan warna ungu. Keamatan maksudnya berapa kuatnya warna dia. Okay, keamatan warna ungu larutan kalium manganat berkurangan di BKD. Okay, sampai D dia sudah berkurang kerana zarah-zarah air bertambah dan zarah-zarah kalium berkurang. Okay, sebab kita ambil sikit zarah, dia masuk sini, ambil, masuk, so dia akan lebih kurang. Okey, ini menunjukkan bahawa satu ketulan kalium manganat terdiri daripada berjuta-juta zarah yang seni. Okay, dalam satu sudu pun mungkin sudah ada 5 juta ke 10 juta. Okay, 100 juta saya tak tahu. Okay, tak kisah. So, cuba bayangkan. Okay, sini saya masuk katakan 100 juta. Okay, sini saya ambil 10 juta masuk. Okay, sini 10 juta. Sini 1 juta. Okay, masuk sini pun saya ada 100,000 juga. Okey, maksudnya ya betul dia sudah kurang. Okey, warna dia jadi sudah pudar, tapi dia ada lagi. Maksudnya dia ada warna ungu lagi. Okey, boleh faham Okay, konsep sangat senang. Okey, teori kinetik ni sudah kita selesaikan. Jom kita masuk 3 ciri-ciri, bukan ciri 3 keadaan jirim. Okey, so sini kita ada 3, iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey, secara ringkasnya pepejal ni ais, cecair ni air. Okay, gas ni steam. Okay, kita kukus ikan, steam tu. Okay, kukus. Okay, benda ni sini, jadual ni, inilah poin yang paling penting. Kalau kamu nak hafal apa-apa dalam bab ni, kamu hafal ni dulu. Ini yang paling penting. Okay, kita tengok susunan zarah, macam mana zarah tu susun. Okay, dalam pepejal dia sangat rapat. Okay, kamu boleh kata sangat rapat. Okey, seragam. Dia macam satu baris. Dia seragam. Okey, dia padat, dia teratur. Dia macam dia sangat padat. Okey. So untuk cecair pula, dia tidak tersusun. Tapi dia masih rapat. Okey, masih bersentuhan. Kamu boleh kata masih rapat. Untuk tadi sangat rapat, untuk sini dia rapat. Rapat juga, tapi dia tak serapat pepejal. Tapi tak bermaksud dia tak rapat. Dia rapat juga, tapi dia tak serapat pepejal lah. Okey. So untuk gas pula, dia tidak tersusun. Secara teratur dan terpisah, berlangkah antara satu sama lain, atau susunan zarahnya sangat jauh. Okey, dapat nampak sini, dia orang sangat jauh. Okey, ruang dia banyak. Dia sangat jauh. Okey, untuk ruang, jom kita tengok ruang pula. Okay, ruang ni dia sangat kecil. Okey, hampir tak ada nampak sini. Okey, tengok. Okey, sini semua dia ruang. Sangat kecil. Okey, sini dia kira sudah penuh lah. Okey, tapi untuk cecair ni kecil. Okey, kecil. Okey, dia kecil juga. Tapi untuk gas dia sangat besar. Okey, sebab tadi susunan zarah dia sangat jauh. Sebab itulah ruang dia sangat besar. Okey, senang. Okey, pergerakan zarah. Okey, untuk pepejal ni, banyak pelajar dia ingat, pepejal ni dia susun, maksudnya dia tak bergerak. Itu salah. Okey, kalau kamu tulis tiada pergerakan, ini salah. Sebab kenapa? Okey, teori ini kita sebut teori kinetik jirim. Kinetik maksudnya gerak. Kalau dia tak gerak, maksudnya dia tak ada tenaga kinetik. Maksudnya teori ini salah. Okey, so tak mungkin. Okey, dia akan gerak sampai bila-bila. Okey, dia dari 60-70 juta tahun dulu sampai sekarang dia masih gerak. Okey, cuma dalam pepejal dia tak gerak banyak sangat. Okey, dia hanya bergetar. Itu saja. Okey, bergetar tu ada pergerakan kan? Bukan tak ada pergerakan dia ada, cuma dia bergetar saja. Dia sikit pergerakan saja. Okey, sikit tak bermaksud tiada Okey, so untuk cecair, dia boleh berputar, bergetar. Dia point sini, dia bergerak secara bebas. Atau kamu boleh kata dia menggelongsor. Atom-atom dia menggelongsor. Dia akan bergelongsor.
antara satu sama lain. Okey, so dia boleh alih macam ni. Nampak? Okey. Sebab atom-atom ni dia sedang menggelongsor, nampak? Okey, dia tak macam ini, dia keras. Dia tak gerak. Dia bergetar saja. Ini dia bebas bergerak. Untuk cecair. Okey, senang. Okey, untuk gas, okay, dia bergerak secara rawak dan laju ke semua arah. Okey. So okey, jom kita tengok bentuk. Okey, nanti saya terangkan. Okey, untuk pepeja bentuk dia tetap, okey, macam benda ni. Okey. Ini segi 4, dia akan kekal segi 4. Okey. Tapi untuk cecair dan gas, dia berubah mengikut bekas. Sini ada sikit perbezaannya. Cecair ni dia mengisi, bukan mengisi, okay, dia ikut bentuk bekas. Okay, bentuk bekas. Tapi untuk gas, dia akan memenuhi bekas. Okay, ini yang tak sama. Okay, untuk cecair nampak sini, dia ikut bekas saja. Okay, bekas sekarang bentuk dia macam ni. Okay, ada wave sini, dia ikut. Tapi untuk gas, dia bukan saja dia ikut, dia akan penuhkan. Kalau kamu masukkan gas, sini semua gas. Gas ni dia akan penuhkan semua ruang. Janji ada ruang, dia akan pergi. Nampak sini, cecair dia tak sama. Sini ada ruang, tapi cecair ni dia tak pergi. Tapi untuk gas, dia akan pergi. Dia akan penuhkan semua bekas ni. Okay, itu perbezaan dia. Okay, untuk isi padu, okay, isi padu ni tetap. Okay, isi padu tetap. Okay, pepeja ni katakan ini 20 cm, okay, 20 cm, dia akan kekal 20 cm. Ini kalau 20 ml, dia kekal 20 ml. Okay, kamu tuang pergi mana-mana cawan pun dia 20. Okay, dia tak berubah. Tapi untuk gas ni, dia ikut suka hati dia. Okay, kalau bekas besar, isi padu dia besar. Kalau bekas kecil, isi padu dia kecil. Dia suka hati. Okay, so gas ni dia bebas, ikut suka dia. Okay, untuk jisim dia tetap. Okay, jisim ni tak berubah. Sebab jisim ni, okay, kalau masih ingat minggu lepas, jisim ni bermaksud berapa atom dia ada. Okay, bilangan atom tu tak berubah. Okay, saya tak kisah pepeja ke, cecair ke, gas ke, nombor atom dia akan kekal. Okey, kalau gas tu ada 20 biji atom, dia ada 20 biji atom. Dia takkan jadi banyak ke kurang. Okey, atom tu tak berubah. Okey, kamu tak boleh nak cipta atau musnah atom, tak mungkin. Okey, boleh faham Okey, so daya tarikan, okey, suka tak dia tarik dengan kawan dia. Okey, untuk pepeja dia kuat. Okey, sebab kenapa? Nampak dia orang sangat rapat, daya tarikan mereka kuat. Hubungan mereka sangat erat, sangat baik. Okay. Tapi untuk cecair ni dia lemah. Okay, sebab dia ada ruang. Untuk gas dia sangat lemah sebab dia sangat jauh. Okay, dia tak suka dia. Okay, dia orang tak suka satu sama lain. Okay, dia tak macam pepeja ni, semua best friend, semua kawan, semua member. Gas tu tak sama. Okay. Okay, so inilah 3 keadaan jirim. Okay, untuk ni, okay, sebenarnya kita ada 5 keadaan jirim. Okay. Tapi untuk 2 lagi tu kita tak belajar. Sebab ini dah benda universiti dah. Okay, kalau kamu nak tahu, saya bagi yang nombor 4 ni kita sebut plasma. Okay, ini tolong jangan hafal ini takkan keluar dalam peperiksaan. Kalau tanya pun dia dalam soalan kebat. Okay, sangat-sangat jarang dia tanya. Tapi ini untuk pengetahuan semua. Okay, untuk pengetahuan anda. Jika anda ingin saya nak tahu lebih lagi. Inilah dia. Okay, yang keempat ni plasma. Okay, plasma ni apa? Okay, dia zarah gas terion. Apa maksud terion? Terion maksudnya dia ada charge. Okay, dia sama ada dia positif atau dia negatif. Okay, contohnya api. Okay, api ni dia pelik. Dia bukan pepeja sebab api ni manalah boleh kita pegang. Cecair pun dia bukan. Okay, kita tak boleh nak tuangkan api. Okay, tak mungkin. Okay, gas pun dia bukan. Okay, sebab gas ni dia akan penuh. Dia akan penuhi bekas. Okay, tapi api ni dia tak penuh. Okay, dia dekat sana saja. Okay, so api ni sebenarnya dia keadaan jirim yang keempat. Kita sebut dia sebagai plasma. Okay, plasma dia ada apa lagi plasma kita ada? Okay, kilat. Okay, kamu nampak kilat tu, elektrik tu, itulah plasma.
Okay, lagi aurora. Okay, aurora ni kamu boleh nampak dekat kutub utara ke kutub selatan. Okay, dia macam ada belang-belang hijau dekat langit tu. Okay, kalau kamu pergi negara-negara utara, mungkin kamu dapat nampak ni seperti Alaska, okay, dekat US, okay, Rusia, negara Rusia, okay, atau negara Iceland. Kamu boleh nampak ni. Okay, kutub utara atau selatan saja. Okay, so matahari, okay, sebab api tu plasma, so matahari tu satu berbola api, so dia plasma lah. Okay, so akar kimpalan ni apa Oh, akar kimpalan ni. Okay, kita sebut, biasanya benda ni kita tak sebut bahasa Melayu, kita sebut bahasa Inggeris. Okay, welding. Okay, kalau tak tahu apa tu welding, pergi tanya bapa. Okay, pergi tanya bapa, dia mesti dia tahu. Okay, welding ni kalau kita nak sambungkan dua logam atau dua besi, so macam mana kita nak sambungkan supaya dia kuat, kita buat welding. Okay, dia macam ada satu pistol, dia akan letak dekat sana, lepas tu dia akan ada bunga api keluar, lepas tu logam tu dia sudah lekat. Itulah kita sebut welding. Okay, akar kimpalan. Okay, rasa pelik sebut dalam bahasa Melayu. Okay, so jom kita tengok yang seterusnya, resapan. Okay, resapan. Okay, resapan ni apa? Okay, resapan adalah pergerakan rawak zarah dari kawasan kepekatan tinggi ke kawasan yang kepekatan rendah. Okay, macam kita belajar ini tadi. Okay, ini sebenarnya resapan. Okay, tadi kita masuk garam kan? Okay, kita masuk garam. Sini, garam ni sangat pekat. Okay, yang sekitarnya dia tak ada garam, so kepekatan dia rendah. Okay, so untuk resapan dia akan dari tinggi ke rendah. So dia akan meresap sampailah semua jadi warna ungu. So inilah dia resapan. Okay, resapan ni disebabkan oleh teori kinetik jirim. Ingat tadi saya kata tadi, okay, jirim ni dia sentiasa bergerak, so dia akan menyebabkan resapan. Okay, konsep ni, okay, cuba bayangkan kalau mak dekat bilik dia sembuh minyak wangi. Okay, dia sembuh minyak wangi. Kalau kamu dekat ruang tamu pun, lepas 5-6 saat atau 10 saat kamu dapat hidup. Mak sedang sembuh minyak wangi. Okay, sebab kenapa kamu dapat nak bau tu? Sebab masa dia spray minyak wangi ni, okay, cuba bayangkan sini minyak wangi dia banyak, pekat, okay, kepekatan tinggi. Sini tak ada minyak wangi, berpekatan rendah. So dia akan dari tinggi, dia akan resap ke rendah sampai hidung kamu, kamu sudah dapat hidup. Okay, sama konsep macam mak dekat masak. Okay, dia masak-masak, okay, dia goreng-goreng apa pun, sana ada bau, dia akan meresap ke semua rumah. Sebab dekat dapur banyak bau, kepekatan tinggi. Sekitar rumah kepekatan rendah, dia akan resap ke semua rumah. So satu rumah pun dapat hidup apa yang dia masak. Okay, so konsep dia macam ni. Okay, so resapan sangat senang. Okay, kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Okay, so resapan, jangan ingat resapan ni pada gas sahaja ya. Dia boleh berlaku dalam pepeja, cecair, gas, kerana terdapat ruang antara zarah. Okay, janji dia ada ruang. Nampak sini ada ruang. Okay, pepeja ni mungkin kamu kata, cikgu ni ruang ni kan kecil. Okay, kecil tak bermaksud tak ada. Okay, ada janji dia ada ruang, dia boleh resap. Okay, dia boleh masuk. Okay, tapi untuk pepeja agak susah lah. Okay, sebab itulah resapan dalam pepeja ni sangat perlahan. Sebab ni tak ada ruang. Untuk cecair dia mudah sikit, tapi untuk gas ni sangat laju. Sebab itulah lepas 5-6 saat minyak wangi tu kamu dapat bau. Sebab gas ni dia ruang banyak, laju dia boleh lari. Bau tu boleh lari. Okay, so sampai mana Okay, sebab terdapat ruang antara zarah, janji ada ruang, mesti ada resapan. Okay, apabila seseorang kentut, konsep ni sama dengan macam minyak wangi. Okay, cuba bayangkan kamu kentut dalam kelas. Okay, bau kentut boleh dikesan beberapa meter jauhnya. Bau kentut merebak melalui bilik, melalui resapan. Okay, cuba bayangkan kalau macam ni, kamu kentut dalam lift. Okay, lift tu kan kecil. Okay, so kamu kentut, tak sampai 3 saat semua orang mesti dapat bau. Okay, so tolong jangan buat macam ni. Okay, so konsep ni dia sama macam apa? Okay, cuba bayangkan sini ada satu bilik A. Okay, bilik A ni banyak orang.
Dia sesak, penuh dengan orang. Sekarang saya buka lagi satu bilik B. Oh, sangat banyak orang. Tak apa, saya buka lagi satu bilik. Okay, saya buka satu bilik B. Saya buat satu jambatan pergi bilik B. Orang akan buat apa? Dia akan pergi bilik B. Sebab sini kan kosong. Saya datanglah sini. Okay, so A ni dia akan kurang orang. Okay, sampai ke dua-dua bilik ni, A dengan B dia seimbang. Okay, itulah resapan. Okay, dari A tadi sangat pekat, dia akan masuk ke B sampai penuh semua. Okay, ingat tadi gas dia akan penuh semua orang. Okay, so sini saya sudah ada satu gambar dekat sini. Kenapa hijau dia akan, lepas dia buka, hijau ni akan pergi ungu sana, ungu akan masuk sini sampai dia seragam. Dia sama. Okay, senang. Okay, jom kita tengok eksperimen. Okay, dalam pepejal, okay, kita letak agar-agar sini. Okay, ini bukan kosong ni saya letak agar-agar Okay, agar-agar tu ya, macam agar-agar kamu makan tu. Cuma ni kita untuk buat saiz ni, dia tak ada warna, dia tak ada bau. Okay, dia cuma agar-agar saja. So kita letak sini hablo kuprum 2 sulfat ni benda apa? Jangan kisah, ni sejenis garam juga tapi dia warna biru. So kita letak dalam pepejal. Okay, so lepas beberapa hari hablo ni hilang. Okay, dia pergi mana? Dia sudah meresap dalam agar-agar sini. Okay, sebab kenapa? Sebab agar-agar ni dia pepejal tapi antara atom dia ada ruang. So benda ni, okay, hablo ni dia akan meresap ke dalam ruang-ruang sini sampai semua jadi biru. Okay, tapi macam saya kata tadi, pepejal ni ruang dia kecil. So kelajuan dia pun sangat-sangat perlahan. Okay, so kita tengok poin dia. Warna biru larutan kuprum 2 merebak secara perlahan-perlahan ke seluruh gel. Selepas beberapa hari, semua gel bertukar biru. Kuprum 2 sulfat hilang. Okay, dia sudah meresap semua. Okay, penyebaran kuprum 2 sulfat dalam gel pepejal adalah sangat perlahan. Sebab kenapa? Inilah penjelasan dia. Okay, ruang antara zarah sangat kecil. Okay, so dia macam sesak. Okay, saya susah nak masuk. Okay, dia macam traffic jam. Okay, sesak lalu lintas, kamu tak dapat nak masuk. Okay, so sebab kenapa? Sebab zarah-zarah dia sangat rapat. Okay, tapi untuk cecair, sekarang dia longgar sikit. Okay, dia longgar sikit. So saya buat eksperimen sama. Saya letak hablo kuprum sulfat ni. Okay, untuk kali ni kita tak payah nak tunggu beberapa hari. Okay, untuk beberapa jam saja kita pun sudah boleh larut semua. Sini, nampak sini. Dia akan jadi biru. Okay, warna biru larutan kuprum 2 merebak dengan lebih cepat. Selepas beberapa jam, semua air bertukar menjadi biru. Okay, sebab kenapa? Sebab dia lebih cepat sebab zarah, poin di sini. Okay, zarah lebih jauh berbanding dengan pepejal. Dia lebih banyak ruang. Okay, kamu boleh letak dekat sini. Lebih banyak ruang. Okay, so dia boleh meresap dengan lebih senang. Okay, untuk gas pula, okay, gas ni lagi senang, lagi laju. Okay, beberapa minit saja cukup. Okay, tadi jam. Okay, sekarang minit saja. Okay, so kita guna gas bromin. Okay, bromin ni apa? Okay, dia sejenis gas berwarna perang. Okay, berwarna coklat. Okay, so asap merebak dengan secepat dalam pengisian. Okay, dalam pengisian okay, pengisian balang gas dengan udara. Selepas beberapa minit, kedua-dua balang gas dipenuhi dengan asap. Okay, semua dia akan jadi perang. Okay, sebab kenapa? Sebab terdapat banyak ruang. Okay, sini lalu lintas ni langsung tak ada jam. Saya boleh lalu macam tu saja. So dia laju. Okay, sangat laju. Okay, itu saja, sangat senang. Okay, jom kita tengok perubahan keadaan jirim. Bab ni sangat penting Okay, so sini ada pepejal. Sini ada cecair. Lagi satu gas. Okay, nampak sini ada anak panah merah dengan biru. Okay, merah ni haba diserap. Maksudnya dia jadi panas. Okay, untuk biru tu dia haba dibebaskan. So dia jadi sejuk. Okay, senang lah kan. Okay, air panas merah, air sejuk biru. Okay, so panas tu merah, jadi sejuk tu biru. Okay, untuk pepejal jadi cecair. Okay, maaf. Okay, pepejal jadi cecair. Dia jadi panas. Okay, sebab ais tu sejuk, air tu dia lebih panas. So dia jadi panas. So proses ini
Kamu kena hafal, kita sebut dia peleburan. Bukan pencairan ya. Pencairan tu salah. Okey, peleburan. Okey, nampak? Haba diserap. Saya serap haba, saya jadi panas. So, air dia lebur. Okay, bukan cair ya, lebur. Okey, so dia jadi cecair. So, cecair dia jadi gas. Dari air, dia jadi steam. Okey, dia jadi wap air. Okey, sini ada dua proses. Satunya penyejatan, ini yang perlahan. Okey, untuk pendirihan ini yang laju. Okey, kita masak air pendirihan. Okey, pendirihan ni beberapa minit saja, tapi untuk penyejatan ni beberapa jam, macam kamu sidai baju. Okey. Lagi satu, okey, ada benda dia tak ada cecair, dia terus dari pepejal dia lompat pergi gas. Okey, contohnya ais kering. Okey, ais kering. Okay, kamu pergi beli aiskrim dekat Baskin Robbins, dia akan bagi ni. Okay, sebab ais kering ni dia takkan jadi cecair, so dia tak bersepah-sepah. Okay, dia takkan, aiskrim takkan jadi basah. Okay, dia terus dia jadi gas saja. Okay, so proses ini kita sebut pemeljawapan. Okay, pemeljawapan ini kamu kena ingat okay, pemeljawapan. Okay, jom kita tengok songsang pula. Okay, dari gas saya jadi sejuk, jadi air balik. Ini sebut kondensasi. Okay, apa tu kondensasi? Okay, kamu ambil cermin, ke tangan pun boleh. Sini ada rasa wap air. Itulah kondensasi. Okay, so dari cecair jadi pepejal, dari air kita jadi ais. Dalam peti ais kamu ni kita sebut pembekuan. Okay, pembekuan. Okay, untuk ais kering tadi, gas terus lompat pergi pepejal, sama, kita sebut dia sebagai pemeljawapan. Okay, pemeljawapan. So sini ada 6 proses. Sila ingat semua nama sebab ini sangat penting. Okay, rasanya ini kamu pernah belajar dalam sekolah rendah, rasanya. Okay, kalau sudah lupa tak apa, okay, kamu hafal sekarang lah. Okay, sangat-sangat penting. Okay, tolong hafal. Okey, untuk minggu ni kita sampai sini. Jom kita masuk latihan. Okey, lukiskan susunan zarah dalam batu kopi gas. Okay, kita tulis keadaan dulu. Ini pepejal, ini cecair, ini gas. So lukis ni senang. Okey, untuk pepejal ni dia susun. Okey. Satu peringatan, satu tips bagi kamu ya. Zarah-zarah ni tolong lukis besar sebab kamu jimat masa. Tolonglah jangan lukis macam ini, kamu sedang bazir masa, tak ada markah ekstra pun. Okay, lakar saja, bukan kamu nak lukis sampai cantik-cantik. Okay, ini bukan pendidikan seni. Okay, so untuk cecair ni dia lebih jauh sikit. Okay, untuk gas ni dia sangat jauh. Okay, sila lukis cecair dengan gas agar dia nampak beza ya. Jangan nampak dia, macam beza dia tak besar sangat. Okay, sebab kamu mungkin salah. Okay, so untuk B, nyatakan susunan zarah untuk batu dan belun. Okay, batu ni dia sangat rapat. Okay, untuk Q ni rapat saja. Okay, nyatakan perbezaan pergerakan zarah. Sekarang dia nak pergerakan zarah. Ini bergetar. Okay, di tempat kekal. Dia bergetar saja. Untuk Q ni dia menggelongsor. Okay, dia menggelongsor antara satu sama lain, atau boleh kata bebas bergerak. Okay, mana-mana jawapan sesuai lah. Okay, untuk D, jelaskan mengapa belun adalah lebih mudah untuk memanfaatkan dari batu. Okay, kita tak boleh nak mampat batu. Sini dia tak tunjuk tadi. Okay, tolong tambah lagi satu point sini. Boleh mampatan. Okay, boleh kita mampat pepejal? Tidak. Boleh kita mampat cecair? Sangat sukar. Okay, sangat susah. Sebab ruang ni kan tak banyak. Okay, susah kita nak tekan. Tapi untuk gas dia sangat senang. Okay, mudah. Sebab gas ni dia banyak ruang, kita tekan saja. Okay, so itulah maksud dia. Okay, so untuk ini,
Okey, mengapa balon dia senang mempat? Sebab terdapat banyak ruang antara zarah. Okey? So point dia ruang. Ruang kata kunci dia. Okey, untuk E, terangkan mengapa batu mempunyai bentuk tetap. Sebab kenapa batu ni dia tak gerak, dia tetap? Sebab zarah tidak bergerak atau bergetar di tempat kekal sahaja. Zarah tak gerak, maksudnya benda tu dia tak boleh nak gerak. Dia tetap saja. Terangkan mengapa kopi boleh mengalir. Sebab zarah-zarah dapat menggelongsor antara satu sama lain, tak bebas bergerak. Macam tadilah. Soalan ni dia berulangan. So manakah pepejal? Saya akan bulatkan arang. Lagi apa ya? Ais. Lagi sulfur. Sulfur ni sebuk kuning. Sebuk tu pepejal. Untuk cecair saya akan tandakan. Sini ada apa ya? Petro, minyak tanah, merkuri. Untuk gas ada dua saja. Wap ni wap air. Wap air dengan hidrogen. Untuk nombor 7, jiri mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Ini yang kita belajar minggu lepas. Ingat tak? Terdiri daripada zarah-zarah kecil, menunjukkan contoh jirim. Keadaan P dan Q. P ni cecair. Q ni pepejal. Ni rasanya dia tunjuk kopi. B, satu sudu serbuk kopi dituang ke dalam secawan air. Selepas 15 saat, air berubah menjadi warna hitam. Bagaimana air menjadi hitam? Konsep ni adalah resapan. Zarah serbuk kopi bergerak dari kepekatan tinggi ke kepekatan rendah. So dia meresap. Meresap. So keadaan jirim ini pepejal. Senang. Terangkan susunan dan pergerakan. Susunan dan pergerakan. Susunan dia macam mana? Sangat rapat. Sangat rapat. Pergerakan dia bergetar saja. Bergetar di tempat kekal. P ni apa? P ni gas. Q ni pepejal. Lukis ni lukis sendirilah. Ni macam ni. Q ni rapat-rapat. Senang saja. Kaitkan kebolehmampatan jirim P dengan susunan zarahnya. Dia nak kaitkan. Jom kita tengok P. P ni gas. P ni gas. Boleh tak dia mampat? Boleh. P boleh dimampatkan. Sebab kerana kita guna susunan zarah. Dia dah bagi tips dah macam mana kamu nak terangkan. Kerana zarah tersusun sangat jauh. Untuk bentuk dan isi padu Q dengan susunan zarah, benda ni sama. Q ni berbentuk dan isi padu tetap. Sebab kenapa? Sebab zarah tersusun sangat rapat. Itu saja. Sini ada satu tiub udara. Kita letak bromin. Bromin tu gas perang tadi. Berdasarkan raja di atas, terangkan mengapa tiub berubah menjadi kecoklatan keperangan setelah beberapa minit. Ini konsep sama resapan. So sama dia. Zarah bromin
meresap atau bergerak dari kepekatan tinggi ke kepekatan rendah. Itu saja. Soalan berulangan. So benda ni sama juga. Zarah-zarah dia sedang gerak. Terangkan pergerakan zarah-zarah. Dia secara rawak. Tadi saya kata rawak ni random. Rawak dia akan melanggar antara satu sama lain atau dengan dinding bekas. Dia berlanggar dengan dinding bekas. Maksudnya dia langgar sini. Dia akan langgar, mereka akan langgar satu sama lain atau dia langgar dengan dinding. Definisi ini rasanya resapan. Berikan definisi resapan. Pergerakan zarah-zarah dari kepekatan tinggi ke kepekatan rendah. Itu saja. Di aktiviti sains dirancang untuk mengkaji penyebaran pepejal. Bukan penyebaran, ini resapan. Resapan pepejal. Beberapa pewarna makanan dijatuhkan ke dalam bekas mengandungi gelatin. Gelatin ni apa? Gelatin ni dia sebut kita berguna untuk buat agar-agar. Dia sejenis sebut, kalau kamu masukkan ke dalam air, dia akan jadi keras. Dia akan jadi kenyal. Macam kamu punya agar-agar. Seperti ditunjukkan. Sini ini semua ada warna. Gelatin ni tak ada warna. So lepas beberapa jam, sini sekitar ni akan jadi berwarna. So soalan dia tanya, terangkan mengapa terdapat pelbagai warna yang tersebar dalam gelatin selepas beberapa ketika. Maksudnya kamu tunggu dia akan jadi berwarna. So ni konsep apa? Resapan. Sama juga. Ini konsep dia resapan. Zarah berwarna. Meresap. Samalah dari kepekatan tinggi ke kepekatan rendah. Dia akan ke sekeliling dia. Ini resapan dalam pepejal. Dulu ni dalam gas. Ni laju, ni lambat. Beberapa jam atau hari. Sekiranya anda meletakkan bekas di dalam peti sejuk dan bekas lain serupa dalam suhu bilik, adakah pewarna makanan meresap pada kadar yang sama? Satu, saya sediakan dua benda sama. Satu saya letak dalam peti ais, satu saya letak dalam suhu bilik. Ada beza? Ada. Tidak sama. Sebab kenapa? Sebab peti sejuk mempunyai suhu lebih rendah. Sebab itulah zarah-zarah berwarna mempunyai tenaga kinetik lebih rendah. Sebab itulah kadar resapan menurun. Sejuk dia tak gerak, dia akan jadi perlahan. Sama macam kita punya makanan. Sebab kenapa kita nak simpan makanan dalam peti sejuk? Sebab bakteria, kadar resapan, kadar dia akan slow down, dia akan perlahan. Dia tak akan rosakkan kita punya makanan. Konsep dia sama. Kita nak perlahankan proses dia. Sampai sinilah untuk hari ini. Saya tak nak buat video ni terlampau panjang. Sekian dari saya untuk minggu ini. Harap bermanfaat video ni. Kita jumpa lagi minggu